Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar guys? Selamat malam, selamat di hujung-hujung Ramadan. Kita dah pun masuk malam ke-20 dah. Masya-Allah, kan? Malam 20 dah. Allahu akbar. So macam mana khabar-khabar kalian? Okey tak? Saya punya audio, saya punya line okey tak? Komen sikit, live dari mana ni korang? Alhamdulillah, so malam ni kita jumpa. Hari ni kita jumpa, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu. Bawa balik saya ni pun. Aduh. Tapi tak apa, alhamdulillah rezeki dapat jumpa juga. So terima kasih kepada yang menonton di live ngaji. Alhamdulillah. So kita alhamdulillah ni masuk episod yang ketiga live mengaji sempena Ramadan Al-Mubarak bersama dengan rakan-rakan selebriti. Kita dah bersama dengan Aceh, kita dah bersama dengan Zizi Kirana last week, dan insya-Allah minggu ni kita akan bersama dengan tetamu seterusnya. Okey. Jadi apapun terima kasih kepada anda yang support. Jangan lupa share guys. Korang boleh share, tekan button macam 3 segi tu. Nanti boleh follow, boleh share kepada follow-follow korang. Jangan lupa follow dan juga jangan lupa share. Boleh support lah, tolonglah. Mana tahu ada pahala, insya-Allah sama-sama kita share kan. Lepas tu boleh juga share, tekan copy link, pergi ke share kat WhatsApp. Cuba try. Boleh kot saya rasa, boleh. Okay, insya-Allah. Alright, so live ngaji sebenar Ramadan ni dibawakan oleh Yayasan Maghfirah. Terima kasih kepada Yayasan Maghfirah atas kerjasama ini. Alhamdulillah, Yayasan Maghfirah sedang berkempen infak Al-Quran. Jadi korang boleh pergi dekat diorang punya website yayasanmaghfirah.org. Jadi kempen infak Al-Quran bantu untuk menggantikan Quran-Quran yang baru dan melupuskan Quran-Quran yang lama yang mungkin ada masalah akibat banjir, bencana dan sebagainya. Jadi mereka ni nak menginfakkan Quran-Quran baru kepada orang fakir miskin masjid ataupun sesiapa yang memerlukan. Dan juga kempen ni juga dia orang untuk menaja kelas-kelas Al-Quran secara percuma. Guys, inilah peluang kita untuk sama-sama kita bantu. Kita tak boleh pergi mengajar tapi kita boleh bantu dapat pahala yang sama. Cara dia macam mana? Ni lah, infak lah. Bantu. Jadi di situ kita contribute. Allahu Akbar. Kalau kita nampak lah benda ni, tak nampak tak tahu. Tapi kalau kita nampak memang semua orang berebut. Tapi kita sebagai orang beriman yakinlah Allah Ta'ala akan gantikan rezeki kita dengan lebih baik. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta jannah Allah ni dalam keadaan macam ni satu, ataupun pelbagai saluran yang korang boleh bantu orang-orang yang memerlukan ni dalam apa saja cara, paling tidak pun keluarga kita, jiran kita dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala sangat memuji mereka yang membantu menginfakkan harta dia. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Kamathali habbah, seperti mana sebiji benih ambatat sab'an sanabil, akan tumbuh daripada sebiji benih yang ditanam tu 7 tangkai. Takat tu juga belum. Sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap tangkai tu ada 100 biji. Kali 7 tangkai maksudnya dapat 700 biji. Gandaan daripada sebiji tadi. Wih. Allah Ta'ala punya matematik. Dahsyat. Kan? Itu yang nampak, yang boleh kira, yang tak boleh kira lagilah. Maka kita bantu dan sama-sama kita gunakan kesempatan ini untuk buat pahala, terutama di bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Okay guys. By the way, hari ni kita akan bersama dengan selebriti seterusnya. Okay. Siapa dia? Dah tengok poster kan? Okay. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Alright, semua seperti yang dijanjikan. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan sahabat kita, Masya-Allah, Nabil Lisha. Assalamualaikum Nabil. Waalaikumsalam Ustaz. Allahu Akbar. Kita punya rancang. Alhamdulillah ini hari dapat juga kita bersama. Jadi bila Allah kata rezeki tu jadi. Betul. Aduh. Amin. Alhamdulillah. Ustaz sihat baik bulan-bulan Ramadan ni. Baik Nabil, baik. Nabil macam mana? Ramadan busy ke? Alhamdulillah. Okey lah, boleh lah, adil lah.
sekarang ni rezeki bila Allah selalu bagi masa untuk kita dekat dengan dia lah. Kita buat kan, kita ada masa untuk mengaji, kita ada masa nak buat aktiviti macam ni kan. Ada masa tiada. Dia ada je mesti ada kesempatan tu. Dia ada je kan. Dia sebenarnya dulu pun ada tapi dia berat. Tapi sekarang ni alhamdulillah dia dah jadi ringan kan. Dan kita pun itulah la haula wala quwata illa billah lah Ustaz kan. Daya kita ni semua dengan apa yang daya yang Allah bagi. Betul Bil. Bila Allah bagi kita daya tu dia jadi ringan je. Betul, tu nama dia dipanggil apa? Dulu kita boleh buat. Saya pun sama dan sama-sama lah. Tapi bila kita dapat satu rentak atau momentum ibadah tu kan, bila kita buat tu dia rasa manis tau. Dia rasa sedap. Bila dia rasa sedap tu namanya dipanggil dalam tu halawatul iman, dia kemanisan iman. Dia benda kita dulu kita semayang, dulu kita mengaji. Tapi mungkin bila Allah jentik satu benda, dia dapat rasa syok tu. Sebab tu kalau kita tengok ada orang yang power makam dia tinggi-tinggi lah. Dia boleh semayang lama, dia boleh lama. Imam Syafi'i boleh khatam Quran Ramadan berapa kali dia khatam Quran. Kita fikir dia buat dia dapat manis tu. Kan? Manis tu, lazat tu, tahniah lah, alhamdulillah lah. Kita dapat sikit macam ni Allah bagi pun dah macam Allahu Akbar. Dia sampai kan kita kan selalu ada rutin kan. Tapi kalau rutin kadang-kadang kita tertinggal pun kita boleh rasa macam tak ada apa lah, besok buat lah kan. Tapi kalau tertinggal Ustaz, Allahu Akbar, memang macam nak tidur pun takut-takut kan. Dia datang galat tu, kata asal lah. Jadi benda yang terbiasa tu nama dia lazat lah, dia kelazatan. Betul. Dia akan rasa syok. Kalau tak buat tu dia jadi tak best. Sama macam orang duk amal selawat ke zikir kan. Ada guru kita Ustaz saya tengok Syekh Zainul Asri, Ustaz Jafri Mahmudi apa semua tu kan. Dia ada bila dia cakap je, itu makam lain lah. Saya pun tak boleh buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia boleh selit. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia boleh amal benda tu. Kita dapatkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tu tadi memang saya dapat kereta Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz Wadi Anwar, Nabi jumpa dalam end to end kan. Tengok. Benda tu bukan boleh dibuat-buat tau. Benda tu betul. Kalau nak buat, larat kita nak buat. Larat kita nak depan orang pun kita nak buat. Tak, dia memang dah jadi kebiasaan. So kita sama-sama lah kawan-kawan yang tengok, kita doakan Nabil, doakan saya juga untuk yang bila dah dapat ni, kita minta istiqamah lah, yang tu yang penting. Betul. Sikit-sikit tapi berpanjangan. Tak apa, sikit-sikit tapi dia berpanjangan sampai bila-bila, sampai kita mati insyaAllah. Betul. The Din has apa? The Din Hustlers. Okay Nabil, thank you untuk masa. Jadi hari ni kita nak baca surah apa? Ramai kat yang tanya ni, Nabil nak baca surah apa hari ni? Okay, kita surah pilihan. InsyaAllah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, terbaik Al-Mulk. Masya Allah, surah amalan kita ni sama-sama. Okay guys, surah Al-Mulk, muka surat 562, boleh buka. Juzuk 29. Yang ni Nabil pejam mata pun ingat ni, insyaAllah. Kan? InsyaAllah. Pejam mata pun ingat, insyaAllah boleh. Tak ada Zat, memang kena tengok je. Ini pun tak tahulah, banyak kot salah. Tak apa. Santai-santai je. Saya belajar Santai je. Okay, jom kita start. Nabil baca je, nanti yang mana ni saya share-share lah. Okay? Okay. Mana salah pun Ustaz betulkan mesti insyaAllah. Yang saya salah pun Nabil betulkan, insyaAllah. Ustaz, saya tak tahu mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, mulku wa huwa ala. Dia ada wa tertinggal tu. Mulku wa huwa. Dia wa huwa. Mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terbaik. Masya Allah. Okay. So yang tu untuk penonton juga, yang lain-lain kawan-kawan yang tengok ni, so hati-hatilah. Bila mulku tu dengan wahwa tu, ada ramai dia kadang-kadang dia suka terpanjang. Mulku wahwa, sebab dia ambil masa, dia takes time sikit untuk dia sebut wow tu. Tu kita sebenarnya yang tu tak ada panjang. Dia mulku wahwa ala. So kita training lah, kita latih lah.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Cara dia macam mana? Jangan baca laju sangat. Kita baca slow-slow. Sebab takut tersasul kan. Okey, sekali lagi cuba. Tabarakalladzi biyadihil mulku huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, tertinggal lagi waw tu. Tertinggal Ustaz. Kuwa huwa. Huwa ala. Okey. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa. Mulku huwa Ustaz. Kuwa huwa. Okey. Sekali lagi Ustaz. Tak apa. Kul huwa kul hu. Ada ni. Sebut Mulku wa huwa. Huwa. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terbaik. Okey, Nabi ada satu cara kalau nak bagi mudah. Ini untuk kawan-kawan juga yang lain. Kalau cara kita nak mungkin panjang, kita boleh berhenti. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Stop situ. Cuba. Okey. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sambung. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yes. That's right. Sekali lagi Ustaz, cepat. Yang berhentinya macam sedap sikit. Cuba. Nak baca? Okey, boleh? Saya baca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Cantik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan padu. Macam tu. Okey. Nanti dah tera. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu kita boleh tera. InsyaAllah boleh tu. Tapi kalau ni boleh stop. Sebab Syekh Mishari pun baca stop. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sebab makna dia tak tergantung pun. Maksudnya apa? Maha suci Allah tabarakalladzi biyadihil mulk, yang menguasai segala kerajaan. Kerajaan ni kerajaan langit dan juga bumi ni. Allah ni ada dia punya kingdom dia. Tabarakalladzi. Dia Allah Ta'ala memuji yang selayak-layaknya pujian ni hanya bagi Allah. Yang menguasai segala jenis kerajaan, al-mulku, di tangannya, di kekuasaannya ada kerajaan. Allah Ta'ala memerintah kan langit dan juga bumi. Kalau tak ada pemerintah ni, berterabur alam semesta ni. Sebab tu disebut dalam Quran, laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada dua Tuhan, ni Allah Ta'ala bagi tahu sendiri dalam Quran. Kalau ada dua Tuhan, kau cakap ada Tuhan lain, Tuhan ni, Tuhan siang, Tuhan malam kan. Allah Ta'ala kata, kalau ada dua Tuhan, nescayalah la fasadata, pastilah musnah, rosak, binasa. Betul. Ni. Tuhan ni nak siang, Tuhan ni nak malam. Tak gaduh. Gaduh. Sebab tu dalam rumah pun kena ada satu je ketua. Ya, betul. Lepas tu yang ni pembantu. So, hebat. Tapi Allah Ta'ala ni, maha kayanya dia tak perlukan siapa-siapa. La syarikalah. Dia tak ada isteri, dia tak ada anak. Qul huwallahu ahad. Seorang dia. Esa kan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah SWT ni maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Itu maksud ayat dia. Saya cerita dia punya terjemahan simple je. Boleh faham kan? Okey, baik. Faham Ustaz? Okey, kita sambung ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey. Boleh. Dengar tak suara? Tengah check audio. Check 1 2. Okey. Dengar suara saya? Check. Tadi putus. Sekarang dengar? Sekarang dengar. Okey, cantik. Okey. Allazi khalaqal mauta wal hayata kena ni. Jangan panjang. Mauta wal hayata tu jangan panjang. Dia macam ni. Okey. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Boleh stop situ. Alladzi khalqa mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi lagi
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Okey, dah betul. Cuma Nabil jaga jangan mauta tu panjangnya. Mauta pendek. Mautawal. Cuba. Mauta wal hayata li. Okey. Sama juga. Hayataliyab. Mauta wal. Okey. Cuba ambil tu. Alladzi khalaqal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Yes, terbaik. Okey, sebab apa tak boleh panjang? Sebab situ dia tak ada alif apa-apa pun. Lepas ta tu kan, cuba tengok dia tak ada apa-apa alif pun. Ta tu pendek je. Kalau dia ada ta alif, kita bacalah panjang. Ta. Kalau tak ada alif, jangan panjang. Mautawal. Macam tu. Okey, bila berhenti situ ambil balik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cantik. Wa huwal azizul ghafur. Habiskan. Wa huwal azizul ghafur. Okey. Bagus Nabil. Maintain yang tu Boleh faham kan? Ada soalan pasal ayat 2 tu. Ayat 2 tu. Clear? Ayat 2 okey. Bacaan dia. Okey kan? Okey. Cerita apa ayat kedua ni? Saya terjemah Allah Ta'ala yang hebat tadi, yang ada kerajaan tu, yang ada kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang berkuasa ke atas setiap sesuatu. Kita ni tak ada apa-apa pun. Allah Ta'ala yang berkuasa ni. Allah Ta'ala cerita pasal diri dia. Allazi, Tuhan yang sama ni, Allah Ta'ala ni, yang khalaqal mauta, yang menciptakan kematian. Allah Ta'ala yang mati ni makhluk tau Nabil. Mati ni makhluk. Nanti dia masa di mahsyar nanti, saya dengar Ustaz Wadi dia cerita, Allah Ta'ala akan panggil satu makhluk nama dia kematian. Bila mati, makhluk kematian ni diperintahkan Allah untuk masa tu kematian dimatikan. Kematian tu yang tak ada. Jadi sebab tu kita akan hidup selama-lamanya di syurga ataupun di neraka nanti. So mati ni Allah Ta'ala cipta. Allazi khalaqal mauta. Allah Ta'ala sebut dia yang menciptakan mati wal hayata, dan juga hidup. Mati dan hidup ni dia cipta. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk test, untuk uji. Uji siapa? Uji kita ni, uji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kita, Nabil ke, saya ke, siapa-siapa yang tengok ke, siapa di kalangan kita ni yang the best, yang terbaik amalan dia. Dia macam nak motivate untuk berlumba tau. Siapa yang buat lebih, dapat lebih reward dia. Siapa yang tak buat lebih, dapat gitu je. Siapa yang tak buat langsung, ada dia punya peringatan dia, ada dia punya balasan dia. Jadi, hidup dan mati ni, yang kita tengah lalui ni, ada orang kaya, ada orang miskin. Ada yang dilahirkan sempurna, ada yang dilahirkan cacat. Ada dilahirkan menjadi ada yang dilahirkan sempurna segala-galanya, ada yang diuji begitu-begini. Semua itu adalah test. Semua itu adalah test. Ujian lain yang kapasiti yang kita ada, lain ujian dia. Kaya cara kaya ujian dia. Yang miskin dia tak kena keluar zakat. Nampak? Dia yang kaya test dia kena bagi zakat, dia kena sedekah. Kalau tak kena dia. Dia akan ditanya. Nampak tak? So masing-masing ada dia punya tahap, dia punya test dia. Yang cacat ada diuji OKU kan, mata. So dosa-dosa mata dia nanti tak ditanya dah. Kita ni akan ditanya satu persatu. Yang telinga, yang ada hidung. Kan? Jadi setiap orang yang ada yang ada cara hidup dia ni, itu adalah test untuk menguji siapa yang terbaik amalan dia. Faham tak? Itu cerita dia. Sebab ada orang tanya, kata Tuhan tu adil, tapi kenapa ada yang diciptakan macam ni, ada yang macam ni. Allah Ta'ala boleh cipta apa saja dia nak. Kan dia power. Ikut kan? Jadi semua tu akan disoalkan ikut tahap dia. Betul. Test dia. Orang miskin masuk syurga awal. 500 tahun kan awal kan. Sebab dia tak ada audit. Macam itulah kat dulu pun Allah dah bagi audit LHDN. Orang yang banyak harta. Sebab tu kita kena doa
kita ni masuk syurga tanpa dihisap lah. Amin, Ustaz. amin. Betul. Tanpa Kan? hisap. Sebab kalau dia dah mula hisap tu, kalau dia dah mula hisap, kan, habis lah. so kita doakan mudah-mudahan apa yang kita ada nikmat kat dunia ni bawa ke sana, kan. So dia kena check and balance lah. Jadi kalau ada harta sikit, kita pastikan ada benda yang ada saham akhirat kita ni. Contohnya kita infak, sedekah, kan, zakat, apa semua tu, tu Quran kan, ataupun Nabi ada apa-apa ilmu manfaat pun Nabi ajar orang. Bila ajar orang je, so bila paling dekat dia keluarga kita lah, anak-anak kita, dia akan sambung legasi kita. So nanti dia akan share ilmu manfaat tu, ada saham. So benda tu nak tolong kita balik. MLM paling berguna sekali untuk kita. Apa Mahathir Mega? MLM? Bukan. Mati level marketing. Betul. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah yang maha perkasa lagi sangat power dan maha pengampun, Allah Ta'ala. Okey, sambung sampai ayat yang ketiga. Baik. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Okey, dah betul dah. Cuma jangan panjang-panjang. Khalaqa sab'a. Yang tu jangan panjang. Pendekkan. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Terbaik. Okey, sambung. Ma tara? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Okey, tafawut tu pendek. Tafawut. Okey. Mana tadi Ustaz? ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن ni min ya Zain. Okey. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Cantik. Pasal apa tak boleh panjang kat wood tu? Sebab waw dia tu waw baris depan dhammah, lepas tu terus ta. Wood, dia pendek. Kalau waw depan, lepas tu dia ada tambah lagi satu waw, baru kita panjang wood. Contohlah kan. Dia panjang pun dua je lah kan? Dua je. Dua boleh. Tapi kalau nak berhenti boleh sampai 6. Wood, contohlah kan. Itu dia ada dipanggil. Contohnya macam futur je, tengok hujung tu. Futur. Nampak? Okey. Kan? So, itu contohnya waw yang kosong tu, waw yang mati. So bila waw yang mati macam tu, kita baca dia boleh panjang. Okey, cuba sambung ayat tu. Farji'il basara hal tara min futur. Badu, terbaik. Mantap. Okey. Ayat ni, okey, tu maintain tajuk tu yang maintain Ada apa nak tanya pasal tajuk dia kat situ? Tak ada Ustaz. Okey tu. Yang okay, tu kan? Tafawut tu pendek kan? Tafawut tu pendek. Sebab ada yang terkeliru, dia baca panjang, dia ingat waw tu, tapi waw tu berbaris. Waw dhammah kan, ada baris depan kan. So dia kita baca macam tu. Lepas tu kalau yang macam tanda atas tu Ustaz. Mana? So yang tanda Sot lamia tu. Tu sot lamia tu. Sot lamia tu kita tanda berhenti. Itu tanda berhenti. Kita boleh stop. Kita boleh stop kat situ. Kita boleh pilih. Jadi pilihan kita untuk berhentilah. Dia kalau sot lamia ni al-waslu al-aula. Maksudnya sambung lagi baik. Kalau nak ada nafas boleh sambung. Tapi kalau tak ada nafas boleh je berhenti. Dia pilihan. Faham? Okey. Faham? Sebab dia ada tempat yang memang dah letak tanda, ada yang tak ada. So tapi kita kalau ada tanda tu kita raikanlah, kita berhenti sebab yang tu kita dah selamat dah, nafas tak pendek, nafas kita tak semput. Okey. Kita apa? Okay. Allah Ta'ala yang maha hebat tadi tu, yang ada kerajaan dia Allah cerita lagi pasal kerajaan dia. Kan sebab nama pun Al-Mulk kan. Okey, apa dia punya cerita? Allazi, Tuhan yang power ni yang menciptakan. Allazi khalaqa, yang menciptakan. Tadi dia menciptakan mati dan juga hidup kan. Ini Allah Ta'ala ciptakan pula khalaqa sab'a samawat, 7 petala langit. Inilah 7 tingkat langit ni. Sab'a tu 7, samawat 7 langit, tibaqa yang berlapis-lapis. Langit ni ada 7 lapis. Yang kita ni tak sampai ke langit ni.
Ke laut kerap. Tapi ke langit ni Ke laut. kita ke langit ni kita tak tahulah. Saya teringin tau nak pergi ke langit, tapi memang tak terpilih lah. Dah sini je duduk kan. Duduk kat dunia je lah. Tapi teringin nak naik ke sana. Teringin. Tak tahu sebab nak tengok sendiri macam mana langit tu. Tapi siapa tu? Zira dulu gaji naik langit lah kan? Zira gaji naik langit. saya cakap dengan dia, turunlah ke bumi. Kan, tu Allah bagi rezeki tu, boleh bekerja dekat langit tu. Tapi itu baru langit dunia, tak sampai langit dunia lagi tau. Baru atmosfera. Bayangkan kita kalau tengok Syekh Muzaffar semua share kan, dia naik lagi ke atas yang tempat langit dunia yang di atas tu. Yang di situ pun dah memang kita dah sesak nafas dan sebagainya. Ni lagi 7 petala langit, tingkat langit tu. Macam mana kerajaan Allah besar. Jadi masa dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Ta'ala cerita, Nabi cerita dia naik ke langit, nak naik ke Mi'raj berjumpa Allah kan. Dan Nabi menembusi langit-langit ni lah. Dia ada pintu-pintu dia. Lepas tu setiap langit ada Nabi-Nabi yang dia jumpa kan? Ada Nabi-Nabi yang dia jumpa. Yang Allah SWT jumpakan, temukan dia. Nabi antaranya Nabi Isa AS memang Allah angkat ke langit. Tapi duduk di mana kita tak tahulah, sebab kerajaan Allah ni sangat besar. Yang kita duduk ni pun tak habis lagi kita explore. Yang baru ni berlaku yang tiba-tiba berlaku musibah ujian Nanggala 402 kan. Tiba-tiba orang cari pasal laut. Nampak? Tiba-tiba kedalaman laut tu baru orang tahu. Kan? Rupanya boleh sampai ke 3,000, 4,000 kaki. Itu pun manusia tak mampu pun nak turun sampai ke bawah. Tak masuk lagi situ kan? Tak boleh masuk. Jadi kalau tak berlaku benda tu, kita pun tak tahu macam mana keadaan dalam bawah laut. Itu baru bawah. Itu baru dekat bumi. Belum naik ke atas power. Jadi nak besar mana manusia ni? Kan? Dengan Allah SWT. So itulah cerita dia. Okey, Allah Ta'ala kata, ma tara fi khalqir rahman. Kamu takkan melihat pada ciptaan Ar-Rahman, iaitu Tuhan yang Maha Pengasih ni, yang Maha Hebat ni, min tafawud, ada apa cacat celah pun kamu takkan tengok, takkan jumpa. Allah Ta'ala kata, kamu takkan lihat ciptaan Allah ni tak seimbang. Ciptaan Allah ni semua seimbang. Ada siang, ada malam, ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada apa lagi, ada bintang, ada bulan. Kan, semuanya beredar mengikut dia punya timing dia. Bulan ikut timing dia, matahari ikut timing dia. Kemudian planet-planet ni semua pun ikut timing dia. Dia akan berpusing di atas orbitnya sendiri. Semua Quran cerita ni. Soalan dia, siapa cipta semua ni? Takkan jadi sendiri? Kan? Takkan. Macam mana apa dia? Takkan sains. Betul. Takkan dia jadi sendiri. Betul, takkan dia jadi sendiri. Jadi mestilah ada Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam ni. Itulah sebab dia, kita baca macam ni kita tahu power ni. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kau nak cari juga salah, farji'il basar. Maka kau ulang, tengok lagi sekali. Kalau kau kata ada mistik ni dalam ciptaan Tuhan ni, kau ulang balik, tengok lagi sekali, hal tara min futur. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala suruh pula, tengok lagi sekali, ada cacat tak? Itu soalan dia. Soalan dia macam Allah Ta'ala beli lah. Kau kata ada cacat, okay, cuba tengok lagi sekali. Lalat tu pun kau tak boleh nak buat. Lalat, dalam Quran ada sebut satu cerita, Allah Ta'ala menciptakan lalat, dan apa yang diambil lalat tu, manusia tak boleh nak cipta. Lalat tu tak boleh nak buat. Tapi manusia ni punya lemah je, sampai apa yang lalat ambil tu, kita tak boleh nak ambil pada lalat tu. Faham tak maksud dia? Kalau lalat tu hinggap, lalat ambil satu benda makanan, kita boleh ambil tak? Boleh ya? Tak boleh. Manusia tak boleh buat apa pun. Nyamuk, nak tampar nyamuk dalam kereta pun teruk. Allah. Terror dia lari kan. Allah. Tapi cerita nyamuk tu dengan Raja Namrud tu pun dah cukup hebat dah. Tak boleh. Tu tentera dia tu. Tentera Allah. Allah. Dah Raja Namrud tu punya sombong, Allah hantar nyamuk yang OKU. Nyamuk pang. Nyamuk biasa je. Mati kan? semua.
Itu bukan nyamuk yang dalam kereta kita yang lagi power nyamuk tu. Itu cerita dia, saya belajar pasal Allah boleh bagi kemuliaan dekat satu orang dekat tempat yang paling hina. Cerita Nabi Ibrahim. Kan? Betul. Lepas tu Allah boleh bagi kehinaan dekat satu orang dekat tempat yang paling mulia. Namrud mati dalam keadaan orang kena hetak kepala dia dengan kasut dekat dia punya singgahsana kan, raja kan. Tempat Betul. mulia lah. Tempat mulia. Tapi Allah boleh buat dia macam tu. Nabi Ibrahim, tempat tu dihina kan. Tempat bakar. Api tu, tempat bakar tu, tempat hina, tapi dia boleh letak Nabi Ibrahim dalam tu, dia boleh naikkan kemuliaan Nabi Ibrahim. Api tu boleh jadi sejuk, selesa ikut Nabi Ibrahim kan. Dahsyat. Allah memang power. Allah power. Power, Bil. Tahniahlah. Mudah-mudahan ada untuk saya juga, untuk kita semua kan. Jadi ni namanya kita tadabbur ayat. Tadabbur ayat ni macam ni lah. Baca sikit, tengok terjemahan, kita faham. Lepas tu kena fikir, macam tu. Sebab Quran kan untuk kita berfikir. Selalu jumpa kan ayat, afala tatadhakkarun, afala ta'qilun, kan, afala ta'lamun. Allah Ta'ala tanya, tak berfikir ke? Tak tahu tidak ke? Gitu. Okey, kita sambung. Ayat 4. Silakan. Summar ji'il basara karrataini yanqalib. Boleh berhenti Ustaz? Ilaikal basar sampai situ. Summar ji'il basara karrataini yanqalib. Terus masuk boleh. Yang qalib ilaik, macam tu. Yang qalib ilaik. Okey. Summar ji'il basara karrataini yanqalib. Yanqalib ilaik. Yanqalib ilaik. Okey. Karrataini tu, ni tu pendek kan? Karrataini yanqalib ilaik. Cuba. Yanqalib ilaik. Okey. Summar ji'il basara karrataini yanqalib ilaik. Yanqalib ilaik. Yanqalib ilaik. Betul. Lepas tu ulang balik. Yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Mantap. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata, tadi Allah Ta'ala dah suruh ulang kan? Tengok balik. Kokok ada cacat kan? Kokok lah kita, ada cacat ni. Allah Ta'ala suruh kita check, ada betul ke cacat pada ciptaan Allah ni? Kan? Kokok lah tersalah pandang. Allah Ta'ala kata, summar ji'il. Lepas tu, ulang lagi sekali. Kalau kokok lah tak jumpa, cari cacat tu kan? Cari cacat celah dalam ciptaan Allah tu, ulang lagi sekali. Summar ji'il basar. Ulang lagi, tengok lagi sekali. Karrataini. Ulang lagi sekali dan lagi sekali. Berapa kali tu? Tadi manusia suka cari salah. Kan? Allah Ta'ala cabar, kau cari kecacatan dalam kerajaan ciptaan aku ni. Cari. Kan? Tengok lagi sekali, kokok tak nampak, kokok tak jelas. Tengok lagi sekali, kokok terlepas pandang. Tengok lagi sekali dan sekali. Yang qalib ilaikal basar. Nescaya Allah Ta'ala kata, pandanganmu akan kembali balik kepadamu tanpa khasi'an wa huwa hasir, tanpa kamu menemui kecacatan itu. Dan Allah Ta'ala kata, kamu akan jadi letih. Letih nak cari salah. Takkan jumpa punya. Takkan. Saya pergi jauh lah. Cerita apa? Cerita mata kita kenapa boleh berkelip. Cerita tu je. Kan? Siapa kontrol dia? Kenapa dia kedip? Allah. Boleh tak kalau tak kelip? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Kalau tak boleh buat, fikir mata pun tak boleh. Apa lagi? Fikir macam mana kalau... macam mana habis? Tu bernafas tu. Nafas. Cuba pergi ambil besen, letak muka dalam besen bisi air. Tengok boleh bernafas tak boleh bernafas. Lepas tu keluar kepala tu, dapat bernafas kan. Allah. Oi, betul Habis sebut cerita tu saya teringat itu saya buat operate hidung. Bukan operate bagi tinggi, tapi operate saya ada sinus teruk. Jadi bila doktor masukkan kamera apa semua tu, dia kata kalau nak cuba, sebab saya suka jadi berkahak tau.
Bukan hak yang banyak kan. Ganggu lah kita nak mengaji ke, nak buat hosting ke apa, kacau. Jadi bila doktor operate tu dia cakap dah, nanti bila jaga, pakar bius dia cakap tau, nanti bila dah jaga jangan panik tau. Dia tanya kenapa? Kan? Tanya kenapa? Bila dia cakap tu saya lagi panik. Kan? Kenapa? Sebab nanti dia kata bila jaga nanti hidung kita akan disumbat sepenuhnya. Sebab dia operate kan, dia luka kan. So dia akan letakkan kapas full. Dia kata biasanya patient jaga dia jadi macam panik sebab dia tak boleh nafas ke hidung. Dia kena nafas ikut. So dia kata saya nak bagi tahu sihat-sihat ni jangan panik. Doktor bagi tahu ni pun saya dah panik, saya cakap. Kan? Lepas tu bila dia dah bius kita tak sedar, selepas 2 jam kita jaga tu, bayangkan jaga-jaga tu memang betul-betul tak boleh nafas. Sebab dia memang sumbat penuh, hidung kita berdarah dalam ni. Ni dia sumbat ni. So kita akan bernafas untuk mulut. Lepas tu bayangkan 2 jam dalam bilik pembedahan tu kan aircon. So kita punya tekak dah kering. Weh, rasa nak mati. Jadi gitu. Kita boleh nafas tapi macam doktor, saya tak boleh cakap lembek tau. Itu buat macam nak air. Sebab rasa kering sangat-sangat. Lepas tu tak boleh nafas. Ya Allah, rimas lah. Ya Allah. Itu satu. Itu kalau Allah tarik tu satu nikmat je. Tak boleh nafas melalui hidung. Boleh nafas. Tak boleh nafas melalui hidung. Sebab kan bila kita makan macam ni nak nafas kalau ikut mulut. Betul. Allah Akbar. Saya rasa bukan menyesal tapi macam ni rupanya. Lepas tu bila malam tu lagi teruk. Malam tu bila kita dah masuk ward kan, daripada operate kan. Malam tu kena survive. Tak boleh bernafas 1 malam dengan hidung. Macam mana nak tidur? Allah. Benda kapas tu ni, dan kita duk rasa darah tau. Bila kita telan air duk rasa darah. Ya Allah, macam manalah manusia Allah bagi pernafasan. Lepas tu esok doktor akan cabut. Lepas tu keluar darah. Keluar darah semua tu. Tapi masih lagi banyak darah. Tapi dah boleh sedut nafas sikit. Masa tu ya Allah. Dia. Aduh. Jadi syukurlah boleh nafas ke hidung. Syukur. Itulah. Itu bila kita ada satu pemikiran yang macam ni, sebab kita bincang pasal benda yang normal kita buat. Tapi orang ingat dia punya. Betul lah. Kita selalu ingat bernafas ni kita punya, sedangkan bernafas ni Allah punya. Betul lah. Kalau dia stop sekali, Allah boleh tarik nikmat nafas ni, Allah boleh tarik. Itu pun ada yang kalau itu pun kita duk komplain benda lain kan. Kita komplain gaji tak cukup, kita komplain duit selalu tak ada, kita komplain benda-benda yang material je. Kan? Kereta kecil. Sedangkan kita patut syukur Allah bagi kita bernafas. Betul. Bernafas ni Allah bagi bukannya nak suruh keluar pergi cek duit, nak suruh pergi buat ibadah untuk dia. Kan? Betul. Allahu Akbar. So kita gunakanlah, kita pergi kerja pun semua tu adalah ibadah. So semua kena balik pada dia. Memang kena balik. Betul. Okey. Niat nak balik pada dia kan. Betul. Boleh lagi, Bil? Boleh lagi, Ustaz. Boleh lagi, sikit lagi. Okey, ambil lagi 1, 2, 3 ayat. Okey. Boleh. Ayat yang kelima, walaqad zayyana as-sama. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Okey, bimasabih tu kena betulkan. Bimasabiha wa ja'al. Bimasabiha wa. Ha tu jangan panjang. Ha wa jangan. Bimasabiha. Ha pendek. Ha wa ja'al. Bimasabiha wa ja'alna waja'alnaha rujuman lisyayatin. Bagus. Macam tu. Okey. Sambung kan? Kalau betul. Kalau boleh ikut saya dari sekali kita kemaskan walaqad dengar walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Boleh berhenti situ, relax je. Boleh berhenti. Alright, boleh? Cuba. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Okay, zayyan tu kena dengar. Zayyana as-sama'. Okay. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih
وجعلناها رجوما للشياطين. وجعلناها رجوما للشياطين. رجوما terus masuk. رجوما للشياطين. Cantik. Habiskan? Cuba habiskan. وأعتدنا لهم عذاب السعير. لهم عذابا وأعتدنا لهم عذاب السعير. Masya Allah. Padu. Okey. Okey, betul tu. Okey, so tajwid dia kat sini. Satunya tadi Nabi kena dengung pada Zayyan tu kan. Sebab apa? Sebab atas nun tu dia ada sabdu, ada gigi. Ada sabdu tu. Okey. Okey. Lepas tu bimasabih tu tadi dah berhenti, okey lah. Tapi kalau nak sambung bimasabih hawa, dia kena pendek ha tu, jangan panjang. Okey. Lepas tu rujumal, mal tu tanwin dia terus masuk dalam lam tu. Mal lisyayatin. Tu je. Yang lain padu. Okey, yang ni terjemahan dia. Allah Taala cerita lagi pasal kerajaan dia yang hebat ni. Kami jadikan walaqad zayyana sama. Zayyan ni bermaksud kami hiasi, dan kami hiaskan. Zayyan redu Zayyan tu kan. Zayyan tu maksud kami hias, kami decorate. Kami hiaskan as-sama. As-sama tu langit. Okey, rupanya Allah hiaskan langit yang mungkin kita nampak kosong tu, malam-malam kosong kan. Kami hiaskan langit-langit ni dengan apa? Langit-langit dunia ni dengan apa? Bimasabih. Masabih ni daripada kalimah misbah, lampu. Apa lampu ni? Maksudnya bintang-bintang tu lah. Cahaya. Ada cahaya dan sebagainya. Dan bintang-bintang ini juga menjadi apa? Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Bintang, meteor, bintang semua ni menjadi rejaman untuk syaitan. Rupanya dia jadi peluru untuk tembak syaitan. Wallahu alam, ulama sebut mungkin kilat, mungkin meteor yang kita tak nampak tu. Tapi Allah sebut kat sini yang clearnya adalah bintang-bintang yang dihiaskan untuk langit-langit ni juga menjadi rujuman kan. Rujuman lisyayatin, menjadi rejaman ataupun alat-alat pelempar untuk syaitan yang ingkar. Syaitan ni dulu dia ada power, Nabil. Dia ada power boleh naik ke langit. Dia boleh naik ke langit yang atas semua. Dia boleh naik ke langit untuk tujuan dia nak curi dengar apakah berita-berita langit. Dulu dia ada power. Tak nampak gambar? Dia coming. Okey. Syaitan ni dia boleh naik ke langit untuk curi dengarlah apa benda wahyu nak turun ke, cerita-cerita apa akan datang. So itu dia punya kelebihan dia. Allah bagi kelebihan tu kat dia. Tapi bila lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kelebihan tu ditarik balik. Dia tak boleh naik dah. Dia tak boleh naik dah. Jadi dia boleh lepak bawah je lah. Lepak bawah, dia tak boleh lepak atas. Lepak mamak tu boleh lah. Okay. Kalau dia naik atas, dia kena tembak. Itu orang kalau ada meteor tu maknanya Allah tengah rejam dia orang Wallahualam, tapi cuma yang kalau ayat ni disebut dia akan ditembak dengan api-api daripada bintang-bintang ni. Allah itu kerja malaikat lah tu untuk menjaga langit kan. Okey. Wa a'tadna lahum azabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka kan azab-azab yang pedih, azab-azab neraka yang menyala-nyala. Itu azabas sa'ir, maksudnya kami sediakan bagi mereka yakni syaitan-syaitan yang engkar ni kan. Mereka akan masuk neraka bersama dengan orang-orang yang engkar nanti. So semua ni akan disediakan bagi mereka ni azab yang pedih. Okey. Sikit lagi Ben. Okey, boleh. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal. Boleh berhenti tu. Jahannam. Boleh berhenti. Jahannam. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Okey, wa bi'sal masir. Okey, wabi satu kena betul, jangan bunyi sampai ain. Wabi. Bunyi dia wabi. Okey. Wabi sal masir. Okey, bagus. Kalau bunyi wabi tu dia pergi ain tengah. Ain. Ain. Kalau wabi bawah, wabi.
Dia sebab hamzah, huruf hamzah A tu kan, A tu. So dia kena bunyi macam tu. Wa bi'sal masir. Okey, bagus. Maintain tajuk tu. Okey, Allah Ta'ala beritahu dalam ayat yang ke-6 ni, walillazina kafaru, dan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, yang tak percaya dengan Allah SWT ni, yang kafir dengan siapa? Bi rabbihim, yang kafir dengan Tuhan mereka, yakni Allah, mereka akan dapat azabu jahannam, akan dapat azab neraka jahannam lah. Nanti. Wal'ayadzubillah. Dan wabi tadi tu, wabi sal tu, maksudnya ialah seburuk-buruk al-masir, tempat kembali. Neraka jahannam ni seburuk-buruk, seteruk-teruk tempat kembali lah. Jadi kita akan kembali. Masir maksudnya bukan Mesir. Masir maksudnya ada orang terjemah Mesir, salah. Wabi sal masir, masir ialah tempat kita kembali. Mana kita akan kembali? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah balik kan. So kita kembali nanti tu, kita ada dua je pilihan. Kalau tak nak A, dia A dengan B je. Syurga atau neraka. Dia tak ada atau. Syurga ataupun neraka. Dia tak ada tengah-tengah. Tengah-tengah tu ada satu golongan dipanggil golongan yang duduk di atas pagar nanti. Mereka ni kan. Mereka ni akan duduk di situ disebabkan, ada kata pendapat ulama, disebabkan amalan dia sama, dosa dia sama dengan pahala. Sama. Kat situ ada apa Ustaz? Atas tembok je. Dia tembok. Tembok tu dia tengok kanan ada nampak syurga, kiri nampak neraka. Jadi mereka ni golongan dia orang ni tak boleh masuk syurga dan tak boleh masuk neraka lagi. Dia amalan dia balance. Dosa pun dia buat, pahala pun dia buat, timbang-timbang sama. Jadi mereka ini akan duduk di atas tembok tu, dia akan tengok je syurga. Bila dia tengok syurga, dia nampak ahli syurga, dan dia akan bercita-cita, kalaulah aku boleh masuk cepat. Dia orang ni ada ulama kata dia orang ni ditangguhkan sikit keputusan dia. Lambat. Dia masuk syurga lambat. Ataupun dia masuk neraka lambat. Jadi dia tunggu apa? Ni tunggu syafaat Nabi ni. Syafaat Nabi, syafaat Quran. Kan? Dekat situ. Bila datang syafaat akan membantu dia untuk masuk syurga. Ataupun syafaat daripada sahabat-sahabat dia yang dalam syurga nanti berdoa, cari dia. So mereka ni akan minta tolong, ya Allah, bagi dia ni masuk syurga. Ataupun kalau dia ada anak-anak syurga lah kan, anak-anak yang mati syahid dan sebagainya, yang anak-anak yang mati awal. Jadi anak-anak ni akan tarik dia masuk syurga. Itu nama syafaat-syafaat. Jadi kita memang kena minta Allah Ta'ala, kalau boleh atas tembok tu pun tak nak duduk. Kan? Kita nak kalau boleh masuk syurga terus. Tanpa hisap. Macam Nabi cakap tadi apa Habis? Masuk syurga apa? Tanpa dihisap. Betul. Jadi kita nak minta kalau boleh kita masuk syurga tanpa kita ni ditangguh-tangguhkan lagi, insya-Allah. Okey. So kita tak nak lagi teruknya, tak nak wabi sal masir tu lah, seburuk-buruk tempat kembali tu. Allahu akbar. Baik, Nabi sambung sikit lagi. Wabi sal masir. Okey. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Okey, sami'u tu je betulkan. Sami tengah panjang. Sami'u laha. Sami'u laha. Okey, yang lain betul. Syahiqan wa hiya tafur. Okey. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Sekali lagi. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Okay. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Okay. Sami'u laha, lagi sekali. Sami'u, dia apa? Tadi Nabi terpanjang pada sami'u tu. Sami'u. Okay. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Okey, sami dah betul dah. Tu panjang balik. Sami'u laha. Yang tu nak panjang. Tu nak panjang. Mi tu pendek. Ni nak panjang. Sami'u laha. Okey. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Okey, ikut saya Idza ulqu fiha. Cuba. Idza ulqu fiha
sami'u laha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. syahiqan wa hiya tafur. Dapat tak? Dapat tak? Yang pada sami'u tu je. Sami'u laha, sami'u laha. Sami'u laha. Oh, dia cakap. Cuba sekejap, Ustaz. Okay. Idza ulku fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Terbaik. Macam tu. Lock. Kita lock. Lock. Okay. Boleh Sebab apa tak boleh sami tu tak boleh panjang? Sebab dia tak ada ya lepas dia. Sami tak ada. Lepas tu yang kenapa u tu kena panjang? Sebab lepas dia ada waw. Waw yang mati. Okay. So kita baca sami'u. Macam tu. Faham Faham. Okay. Apa cerita dia? Neraka yang seburuk-buruk tempat kejadian, tempat kembali tu. Seburuk-buruk tempat kembali tu. Allah Ta'ala kata idza ulqu, apabila orang-orang yang engkar tadi dilempar, ulqu tu dicampak tau Nabi. Kita masuk neraka, na'udzubillah lah, tak nak lah. Sebab memang orang ahli neraka ni memang dia dah Allah Ta'ala sangat murka, dah benci, maka dah dilayan oleh malaikat pun dengan cara yang kasar. Maka dihumban, diseret dan dihumban, dilemparkan dalam neraka macam tu. Kalau syurga, betul. Syurga lain. Depan syurga saja akan dibukakan pintu syurga dan lalu akan disebutkan kepada mereka salamun alaikum, selamat datang. Macam tu. Dia ada penyambut tetamu dia. Allah. Ada VIP. Ada penyambut tetamu yang akan tunggu depan pintu syurga tu ialah malaikat. Malaikat yang menjaga syurga akan buka pintu dan akan sebut kepada orang beriman, welcome. Selamat datang. Salamun alaikum. Kan? Fadkhuluha. Maka masuklah kamu. Memang kita boleh bayangkan kalau kita pergi ke satu tempat hotel ataupun kita mesti nak ada orang sambut kita kan. Betul. Bayangkan kalau dia tu maki kita. Allah Akbar. Kita dah tak suka. Ini dia humban terus, tak ada maki dah. Dihumban terus, dilempar. Idza ulqu fiha. Apabila manusia ni yang engkar ni dilemparkan dalam neraka, sami'u laha. Mereka akan mendengar suara neraka yang mengerikan. Yang sami'u tadi tu, mereka akan mendengar sami'u laha syahiqan, akan mendengar suara neraka, bunyi dia pun ngeri. Suara menggelegak apinya, suara orang-orang yang diseksa dalam tu, syahiqan wa hiya tafur, dan sedangkan neraka itu membara-bara, api dia naik. Allahu Akbar. Takut. Wala'ayadzubillah. Kita tak mampu pun nak, amalan kita pun tak mampu pun sebenarnya, tapi kita minta, kami tak sanggup ya Allah nak masuk neraka ni, tak mampu. Kita minta Allah, reda Allah je. Dengan rahmat Allah kita dapat masuk syurga. Betul. Dia sayang kita, dia sayang kita, masuk kita. Kita kena minta, kita kena khauf dan rojak, kita kena takut dan berharap. Kita takut dan kita masuk neraka kan, dan kita berharap kita lah orang yang Allah pilih untuk kita masuk syurga. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Okey, takut lah baca. Takut. Terbaik Nabil, terbaik. Kalau kita tak, masalah dia kan, bila kita ada tadabbur sikit, lepas tu kita ada baca taklim kan, kita baca taklim semua, percentage untuk masuk neraka ni memang tipis dengan apa yang Allah nak bagi. Betul. Kan, dengan syafaatnya, dengan mudahnya, dengan taubatnya, dengan luas, dengan usaha. Memang Allah cakap, aku memang tak nak lah campak kau dalam neraka. Tapi kalau kau masuk neraka, kau memang jahat sungguh lah. Betul. Betul? Orang memang celaka lah. Memang celaka lah. Memang celaka lah. Memang jahat betul lah. Sebab rahmat Allah tu lagi luas daripada kemurkaan dia. Besar. Dia bagi ruang, dia bagi masa. Maka sebab tu lah kita ada masa ni, Ramadan yang kita ada. Lepas tu kita ada kesempatan. Ramadan ni bulan yang kita boleh masuk ni pun, kalau siapa yang keluar Ramadan tak dapat keampunan, celaka dia. Jadi kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kita banyak, semua manusia ada salah. Tapi sebaik-baik orang yang salah, dia minta ampun. Dia minta maaf. Minta maaf. Kan? Satu lagi kan, kita ni cakap, kita doa yang kita ni satu student yang nak belajar agama Allah. Sebab bila kita duduk dalam area student kalau buat salah, cikgu tak marah sebab dia tengah belajar, macam orang ambil lesen L. Betul? Betul tak Ustaz? Betul.
kalau ada buat salah sikit, orang tengok ada L besar tu nak marah pun, tengah belajar kan. Kan. Bagi Chan lah, bagi Chan. Bagi Chan lah. So kita kena selalu cakap dengan Allah, ya Allah aku ni belajar-belajar, ya Allah aku ni baru nak belajar, ya Allah. Betul. Sampai kita mati pun kita kena cakap, ya Allah aku ni baru nak belajar, ya Allah tolonglah, ya Allah. Kesianlah kat aku, ampun dosa aku, ya Allah. Kan? Sebab kita tak ada apa pun. Betul? Kita tak ada apa pun. Kita tak ada apa pun. Kita jangan cakap, aku dah pandai. Kalau dah pandai, kalau buat salah, memang Allah campaklah dalam neraka. Betul. So kita memang kita minta rahmat Allah Ta'ala lah Nabil Subhanallah. Terima kasih banyak Nabil bagi peringatan kan. Benda tu untuk saya juga, untuk semua. Kadang-kadang kalau diorang ni dengar kita cakap ni, kita bukan cakap untuk, sebenarnya kita tengah cakap untuk kita tau. Kan. Peringatan. Kita memang tengah cakap untuk kita. Kita memang, sebab tu bila kita, satu lagi saya memang sekarang ni kalau ada jemputan macam ustaz ajak ngaji kan, saya memang selalu akan cakap kena buat sebab ni jemputan daripada Allah. Allahu Akbar. Jemputan Allah untuk dekat dengan dia. Betul. Kan? So ini hari kita duk plan, ini hari dapat pula dekat nuzul Al-Quran punya hari Ustaz kita buat ni. Allah Akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Tu kan. Lagi cantik. Lagi cantik. Kita ingat kita buat hari tu pun, tapi hari ni kita boleh dapat insya-Allah lagi hebat. Masya-Allah, tabarakallah. Kita meraihkan hari ni, hari nuzul Quran. Allahu Akbar. Baik. Masya-Allah, tabarakallah. Baik Nabil. Alhamdulillah Nabil. Saya rasa alhamdulillah. Cukup tu, banyak tu. Mudah-mudahan kita kongsi. Okey, masih Ustaz. Sebab sama dengan saya. Memang tak puas lagi. Saya tahu penonton tak puas ni. Kita tak puas, kita akan panggil lagi Nabil insya-Allah. Ngaji sama-sama lagi. InsyaAllah. Kan? Masih Ustaz. Kalau ikut Nabil ni, Nabil dia boleh habis ni. Tapi yalah, kita faham dengan keterbatasan waktu tu, anak pun kat belakang tu lagi dia datang tu. Jadi ada kan. Kisah insya-Allah. Apapun Nabil, terima kasih banyak. So kesimpulan cerita tadi tentang kerajaan Allah ni yang sangat hebat. So Allah nak cerita semua tu, nak bagi kita sedar diri lah. Ceritanya #sedar diri. Itu saja. Bila sedar diri ni, macam Nabi cakap tadi lah, kita SNL. Kita belajar dan kita kena tahu. Kita belajar tu dan sentiasa kita nak, dia kalau lesson L, kalau tak baiki diri pun tak boleh juga. Lesson L tu kita kena nak target kita ni boleh ke sampai P lah. Kan? Sampai kita mahir tambah tu sikit, tambah ni sikit. So begitu insya-Allah. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So itulah cerita surah Al-Mulk. Jadi boleh amalkan Nabil. Surah Al-Mulk ni boleh kita amalkan setiap malam insya-Allah sebelum tidur, sebab dia antara 30 ayat Nabi sebut yang akan menyelamatkan kita dalam kubur. Ni. Betul. Syafaat lah ni. Macam Nabi, syafaat kita ni. Ya. Mudah-mudahan. Ni Ustaz Wadi Anwar ke Ustaz Ahmad Dasuki share. Surah Al-Mulk ni dalam kubur dia akan datang sebagai pelindung. Yes. Kan? Bukan angkin nak pukul kita kat kaki, dia akan duduk kat kaki. Dia kata tak boleh pukul dekat sini sebab dia ni amalkan Al-Mulk. Betul. Kan? Betul. Pukul kat kepala pula pun dia datang kat dia lindung. Dia kata tak boleh pukul dekat sini sebab dia amal. Allahu Akbar. Masya-Allah. Tu syafaat Quran. Syafaat ni banyak, betul-betul banyak. Quran, Nabi, anak-anak kita, semua tu jadi syafaat. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Faham. Baik Nabil, terima kasih banyak Nabil. Ada sikit ucapan Nabil. Masya-Allah, comelnya. Adik. Sikit Nabil, ucapan sikit untuk peminat-peminat kawan-kawan kita ni, insya-Allah. InsyaAllah pada yang tengok, saya baru sangat dapat Allah bagi saya peluang dapat boleh baca Quran ni baru dalam 4-5 bulan lah Ustaz. Ingat tak yang masa kita buat AP story pun teruk. Teruk memang baca sebenarnya. Okey. InsyaAllah okey. Tapi sekarang ni alhamdulillah bila duduk sendiri-sendiri pun, tapi kena selalu doa. Allah mudahkan, kena selalu cakap macam saya selalu doa. Saya cakap, ya Allah, aku nak baca kalam kau ya Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah, bagi aku masa, bagi aku peluang untuk aku baca, untuk aku dapat khatam sebelum aku mati, sebelum kau jemput aku ya Allah, bagi aku habis baca Quran kau ya Allah. Kan? Masya-Allah. Hati kena nak
Sebab ramai je yang macam kawan-kawan kan, dia orang kata malu lah aku bila kita ajak nak duduk baca Quran apa, tak payahlah, aku tak boleh baca lah apa semua kan. Tak boleh malu. Tak boleh malu. Kalau malu kita rugi sangat. Betul. Kalau kita malu Quran, kita rugi sebab dalam kubur nanti dah tak boleh dah nak pergi cakap dengan Allah, ya Allah nak Quran balik, sebab inilah kehidupan kita. Betul. Inilah kehidupan kita, inilah penyelamat kita, inilah kehidupan kita sebenarnya. Hari-hari kita kena duduk dengan Quran. Betul. Kita kena baca, kita kena baca yang terjemahan dia. Betul. Kita kena duduk tadabbur yang boleh explain kita macam mana ustaz buat tadi tu. So bila kita dapat peluang dan masa, memang masa dan peluang tu adalah untuk Al-Quran sebenarnya. Baik. Sebab dia automatik bila kita cari masa untuk dia akan jadi kawan kita, dan dia akan dengan izin dan juga berkat dia, Allah Ta'ala akan elokkan kehidupan kita yang lain. Percayalah. Betul. InsyaAllah. Ini satu kawan yang boleh bawa mati. Yang ini je satu kawan bawa mati. Betul. Ini kawan bawa mati. Yang lain dah bawa mati. Semua tinggal. Ini je kawan boleh bawa mati. So baik. Kalau Allah bagi satu jalan, kita bawa peneman yang boleh teman kita dekat satu tempat yang orang lain tak boleh teman, kenapa kita tak nak ambil peluang tu kan? So, betul. Satu-satunya Allah dah cakap, ini je lah teman kau. Dalam kubur ni teman kau, kat akhirat ni teman kau, inilah cahaya kau. Allahu Akbar. InsyaAllah. So kita kena bersahabat baik lah. InsyaAllah. Best friend. InsyaAllah. Tahniah Nabil. Tahniah kawan-kawan. Mudah-mudahan terus istiqamah. Doakan kami juga. Kami doakan Nabil agar sukses, terus berjaya di dunia akhirat, dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah marhamna bil Quran wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam, petunjuk, hidayah dan juga panduan buat kami, ya Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Ingatkan kami apa yang kami lupa, ya Allah. Wa'alimna minhu ma jahilna. Ajarkan kami apa yang kami jahil. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rezekikan kami, ya Allah. Bagilah kami masa, ya Allah, untuk kami baca Al-Quran ini siang dan juga malam. Waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dan jadikan Al-Quran ini sebagai pembela kami, ya Allah, dalam kubur nanti, dan juga pembela kami di mahsyar nanti, ya Allah. Wala taj'alna hujjatan alaina, dan jangan jadi sebaliknya, ya Allah, Quran ini sebagai pendakwa kami birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Nabil. Masya-Allah. Terima kasih banyak Nabil. Okay, take care Nabil. Take care Zat, thank you. Okay. Apa-apa nanti beritahu. Apa-apa Roger. Okay, Nabil Rishis. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah, itulah dia tadi. Tersasul saya. Itulah tadi sahabat saya Nabil Ahmad. Terima kasih Nabil, sporting sangat-sangat, semangat dia untuk mengaji Al-Quran. Usaha tahun itu lepas saya sempat bersama dengan Nabil. So tahun ni tahniah, dah banyak improve. Semangat tu yang paling penting untuk belajar Al-Quran. Jangan give up. Okay? So korang patut contohi saudara Nabil dan doakan. Itu paling penting, doakan sahabat kita, doakan saya, doakan kalian juga agar diberikan kebaikan, diberikan kekuatan untuk istiqamah dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memudahkan urusan kita, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Okey. Alright, sebagai penutup saya nak bacakan sikit surah Al-Mulk. Okey, mungkin 10 ayat saja yang Nabi baca tadi sebagai meraihkanlah, insya-Allah. Boleh sama-sama korang follow, insya-Allah. Okey, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Okay, cukup dulu. Nanti ada rezeki kita sambung lagi kan, cerita pasal sambungan ayat dia. InsyaAllah kamu boleh sambung surah Al-Mulk ni. Mudah-mudahan menjadi syafaat kita di alam barzakh nanti, insyaAllah jadikan amalan. Okay guys, terima kasih yang join ramai-ramai ni, yang komen, yang bagi semangat, yang bagi doa. Terima kasih semua. Hopefully semuanya masih bertenaga untuk meneruskan lagi 10 hari lagi insyaAllah Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai habis. Allah berkati kita. Allahumma barik lana fi Ramadan. Amin rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum salihal amal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kamu dan amalan kami, amalan-amalan soleh kita insyaAllah. Okay guys, take care everyone. Kita jumpa lagi di next episode kalau ada rezeki insyaAllah. Okay, jangan lupa like, comment and subscribe channel kita Live Ngaji di YouTube. Nanti boleh tengok ulangan kat sana. Dan juga jangan lupa follow lah. Lepas tu bagi tahu kawan-kawan. Alright, semua selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.